Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah berikan keizinan untuk kita berpagi pada pagi ini, untuk kita menyambung semula yang kuliah dengan mengambil faedah daripada Tuhfatul Marid, iaitu bekal hadiah bagi orang yang sakit, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah ta'ala, yang memuatkan 7 perbahasan ataupun 7 bab untuk yang memberikan panduan kepada kita bagaimanakah untuk kita berinteraksi, berurusan di dalam menghadapi ujian sakit yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung, masih lagi berada pada bab yang kedua, iaitu sabar adalah kuncinya. Dan kita akan memasuki bab yang kelima daripada bahagian yang kelima daripada 6 bahagian yang dipaparkan di dalam bab yang kedua ini. Di mana sebelum ini kita telah selesai mempelajari bahagian yang pertama, iaitu perintah bersabarlah. Kemudian bahagian yang kedua, ya, kita diberikan informasi yang berkaitan dengan sabar di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bahagian yang ketiga, sabar di dalam As-Sunnah. Dan yang keempat, sabar menurut ulama salaf. Kesemuanya itu memberikan gambaran dan panduan kepada kita bagaimanakah perspektif Al-Quran menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang faedah-faedah serta akibat yang diterima apabila seseorang itu bersabar di dalam menempuh ujian, khususnya ujian sakit. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memberikan wasiat-wasiat yang sangat berguna kepada kita, ya, tentang hal yang berkaitan dengan keutamaan sabar. Begitu juga bagaimana ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh para salaf yang berkaitan bagaimana harus kita bersikap, ya, ketika mana diuji dengan musibah, khususnya yang berkaitan dengan sakit. Baik, 3 perkara ini telah berlalu penjelasannya. Maka sekarang kita masuk bahagian yang kelima, iaitu di bawah tajuk agar tegar dan sabar dalam menghadapi penyakit, muka surat 81. Dan bahagian ini menjelaskan kepada kita iaitu asbab, ya, asbab atau sebab-sebab yang membawa kepada sikap sabar di dalam menyikapi ujian sakit. Jadi bahagian yang kelima adalah nak menjelaskan bagaimanakah caranya
untuk kita meraih sabar ketika mana diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian sakit. Baik, di dalam bab ini dijelaskan secara panjang lebar tentang cara-cara atau sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita berjaya dan bersabar dalam menghadapi ujian sakit. Jadi bahagian yang kelima memberikan tips dan panduan agar kita dapat melalui ujian sakit itu sesuai dengan aturan syariat. Dan bahagian ini juga ingin mengajak dan mengajar kita untuk memujuk hati kita, melaraskan hati kita, melaraskan cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak, agar ketika mana mula-mula menghadapi ujian sakit itu kita telah bersedia. Dan begitu juga kita ketika menjalani ujian sakit itu kita juga bersedia. Dan begitu juga sesudah menempuh ujian sakit juga bersedia, iaitu apa saja yang kita lalui itu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan ujian itu kita meraih faedah-faedah yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab yang pertama, iaitu pada bahagian yang kedua, hikmah dan manfaat di sebalik ujian sakit. Baik, sekarang kita langsung saja masuk kepada penjelasan yang akan disampaikan oleh pengarang Hafizahullah Ta'ala, iaitu bahagian yang kelima, asbab sabar bagi orang yang diuji dengan sakit. Saudaraku yang sedang diuji dengan sakit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan pelbagai faktor dan sebab. Allah Ta'ala mewujudkan pelbagai faktor dan sebab yang dapat membantu seseorang untuk meraih sesuatu yang diharapkannya. Kerana itu, apabila sebelum ini, dalam bab yang sebelum ini telah dijelaskan bagaimana pentingnya kesabaran dan betapa besarnya pengaruh yang ditimbulkannya, maka sudah seharusnya kita mengetahui hal-hal yang dapat membantu kita untuk meraih kesabaran dan membuat ujian yang kita tempuh itu terasa ringan. Ini perkara yang paling penting. Bila ujian itu datang, kita memandang ujian itu sesuatu perkara yang ringan dan biasa. Hadapi dia dengan mudah dan penuh tulus, serta diiringi dengan sifat sabar yang berjalan bersamanya. Jadi pada perbahasan kali ini, kata pengarang Hafizullah Ta'ala, aku akan menguraikan beberapa sebab yang dapat membantu anda untuk bersikap sabar dalam menghadapi penyakit yang dialami atau yang dideritai. Baik, jadi sesiapa yang sedang diuji dengan sakit, maka dengan dia melalui kaedah-kaedah yang diterapkan ini, maka insya-Allah dia akan dapat bersabar, dia akan kukuh, istiqamah dan mampu mengharungi ujian yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Yang pertama, kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, iaitu sedarlah bahawa sakit termasuk takdir Allah. Ini premis ataupun perkara yang pertama yang wajib ada pada dirinya ketika menghadapi ujian sakit. Hendaklah dia sedar, iaitu sakit adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sakit bukan dia berlaku sendiri, otomatik. Tak, bukan kebetulan. Tidak ada istilah dalam kehidupan kita ini sesuatu berlaku secara kebetulan. Semuanya adalah di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata pengarang, fahamilah bahawa sakit yang anda alami sekarang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia tidak terjadi kerana sesuatu selain kehendaknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 51. Jadi ayat ini memberikan satu kaedah yang sangat agung, bahawa apa saja yang ditimpakan atau yang dialami oleh kita kesemuanya sampai saat ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya telah ditetapkan. Dan itulah yang dinamakan takdir. Jadi apa yang perlu kita buat? Hadapi dia.
dan bertawakallah sepenuhnya kepada Allah, kerana itu merupakan ciri orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana, setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri kamu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Jadi ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan perkara tersebut. Begitu juga dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha terhadap segala sesuatu. Jadi ini adalah 3 ayat yang bernada bermaksud sama untuk menegaskan bahawa hendaklah pemahaman kita selaras dengan ayat ini, bahawa segala musibah yang menimpa itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajipan kita adalah beriman dan menerimanya, lalu hadapi dia dengan aturan sesuai syariat. Manakala di dalam hadis Nabi SAW pula, kataballahu muqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir semua makhluk yang hidup, 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dan ini sebenarnya telah kita jelaskan sebelum ini dalam bab pelajaran akidah berkaitan beriman dengan takdir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Jadi kewajipan kita adalah menerimanya. Cuba kita lihat salah satu contoh agung di dalam penerapan penerimaan terhadap takdir Allah. Dikisahkan bahawa satu ketika Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, dibawa ke hadapan Al-Hajjaj yang sangat terkenal itu, gubernur kepada Sultan Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, kalau tak silap, untuk dibunuh. Dia ditangkap, kemudian dihadapkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Semoga Allah mengampuninya, kerana dia telah melakukan banyak kezaliman. Dan di antara perkara yang dia lakukan terhadap salah seorang tabi'in yang terbaik, sehingga berkata Hasanul Basri rahimahullah, tidak ada orang yang lebih baik di bawah kolong langit ini yang melainkan Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang alim. Ketika dia dihadapkan di hadapan Hajjaj untuk dijatuhi hukuman bunuh, dia sendiri yang bunuhnya, Hajjaj. Tiba-tiba seorang lelaki menangis. Bukan dia sendiri, dia memerintahkan Al-Gojo dia, pengawal tentera dia. Tiba-tiba seorang lelaki menangis. Lalu Sa'id bertanya kepadanya, apa yang membuatkan engkau menangis? Lelaki itu menjawab, aku menangisi kematian yang akan menimpa engkau. Lalu apa kata Sa'id rahimahullah? Janganlah menangis, kerana semua ini terjadi berdasarkan ketentuan Allah Ta'ala. Padahal ketika itu Sa'id sudah mengetahui dia akan dibunuh. Tapi tengoklah ketegaran, betapa kukuhnya dia di atas situasi itu. Dia mengatakan jangan menangis. Yang akan dihukum tu dia, bukan orang yang tersebut. Orang itu menangisi. Kerana apa? Kerana sedih, kerana seorang ulama besar tabi'in akan dibunuh oleh Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian apa yang Sa'id lakukan? Sa'id radhiyallahu anhu membaca ayat tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, jadi Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Lihat bagaimana para ulama sangat memahami. Bukan saja memahami, mereka menerapkan pada diri mereka sendiri. Mereka tidak menyalahkan situasi dan suasana, tapi mereka rela pasrah dengan takdir Allah, kerana mereka mengetahui bahawa itulah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Dengan keimanan mereka kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mereka tahu bahawa mereka akan meraih faedah nanti di negeri akhirat, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya.
Dan begitulah yang kita lihat bagaimana Nabi SAW telah mendidik para sahabat tentang takdir. Maka para sahabat berjalan di atas garis takdir itu, ya, dan mereka meraih kejayaan yang gilang gemilang di dunia, apatah lagi di negeri akhirat. Maka dengan itu hendaklah kita bersikap seperti itu. Ya, memang sulit, memang payah, tapi yang sulit dan payah itu hendaklah dimulai dengan langkah pertama yang betul, yang benar, yaitu menanamkan tasawur yang benar, gambaran yang benar, prinsip yang benar, kaedah yang benar, pegangan yang benar, yaitu bahawa ingatlah, apa saja yang Allah uji kita, khususnya yang berkaitan dengan apa yang kita perbincangkan tentang sakit, maka itu semua adalah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat orang melakukan pelbagai usaha untuk menjaga kesihatannya. Ya, dia jaga makanannya, ya, dia jaga, ya, dari segi fizikalnya, dia exercise, dia ambil pelbagai jalan seperti, ya, makan suplemen, vitamin dan sebagainya, tapi tetap juga dia sakit. Ya. Itu merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, takdir. Maka terima, sebab Allah nak uji dia. Dia nak uji untuk mengangkat darjat dan keimanannya kepada Allah. Yang kedua adalah agar kita tetap sabar di dalam ujian Allah. Yakinlah bahawa Allah menyayangi kita lebih daripada sesiapa pun. Jadi Allah menguji kita itu tak lain dan tak bukan untuk menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ya, kerana Allah menjadikan sesuatu terhadap hamba-hambanya yang beriman, tidak lain dan tidak bukan itu semuanya, ya, kebaikannya kembali kepadanya. Jadi Allah Ta'ala di antara sifatnya adalah sifat yang penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang kedua orang tua kita dan sesiapa saja terhadap diri kita. Bahkan Allah Ta'ala itu sayang terhadap kita, lebih sayang kita terhadap diri kita. Ya, sebagaimana Allah sebut banyak dalam Al-Quran. Ya, kataba ala nafsihir rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi rahmat Allah ini tak terjangkau, tak bertepi, tak terhingga. Ya. Jadi Allah uji seseorang itu tak lain dan tak bukan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Hambanya dah melampaui batas, ya, lalai alpa, lalu Allah datangkan peringatan supaya kembali kepadanya sebagai tanda sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Cuba lihat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika mana, ya, tentang kisah Ayub alaihi salam. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguh aku telah ditipu penyakit, padahal engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Jadi Nabi Ayub AS menyebut dia diuji oleh Allah Ta'ala dan dia sebut Allah itu sifatnya adalah apa? Penyayang. Ya, bukan Allah itu sifatnya penyeksa. Allah itu maha suci daripada sifat tersebut. Ya. Padahal dia yang diuji itu berada dalam situasi yang terseksa, sakit, menanggung beban yang lama. Bukan setahun dua, tapi sekitar disebut 18 tahun lamanya. Jadi tak lain dan tak bukan Allah datangkan sakit itu untuk menempa, membina, supaya iman kita bertambah kuat, kukuh, lebih kukuh daripada gunung yang tak bergerak. Inilah dia faedah dia. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang sifat Allah yang satu ini, maha menyayangi hamba-hambanya. Lamma khalaqallahu al-qa kataba fi kitabih fahuwa indahu fawqal 'arsy. Ketika mana Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, dia menuliskan pada kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Dan ini pernah kita jelaskan dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan, iaitu sifatnya rahmatnya itu mendahului, ya, murkanya. Apa makna dia? Allah di antara sifatnya apa? Maha pengampun. Hamba-hambanya melampaui batas, buat maksiat, melakukan keingkaran, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran. Tapi Allah tetap mendahulukan rahmatnya, beri peluang, beri nikmat tak terhitung pada orang kafir khususnya. Ya. Orang kafir hidup mewah, bersenang lenang. Cuba lihat, billionaire, trillionaire,
di atas muka bumi ni siapa? Orang kafir. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Betul kan? Orang kafir semuanya kaya. Ya. Sebut saja tokoh-tokoh mereka. Itu dari sudut dunia, nikmat dunia, kaya mereka. Ya. Seorang mereka saja boleh menguasai beberapa negara kekayaan ni. Ya, sebut saja seperti apa orang kaya dunia. Bill Gates. Tu, Facebook tak apa nama ni? Steve Jobs. Bukan Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Tak kira lah. Muda lagi. Ya. Harta melimpah ruah. Ya. Pemilik Amazon.com, bagai-bagai lah. Banyak lagi. Ya, orang Islam kat mana? Orang jauh. Itu pun berapa orang saja boleh dibilang. Itu dalam urusan dunia. Allah bagi. Allah mendahului rahmatnya. Padahal Allah murka kepada mereka itu. Ya, tapi rahmat Allah mendahului. Apatah lagi terhadap orang mukmin. Allah lebih sayang. Allah sayang kepada orang-orang mukmin. Allah uji mereka. Ya, Masya Allah. Dengan rahmat Allah itu, Allah jadikan kita lebih kaya daripada orang kafir yang paling kaya di atas muka bumi. Betul kan? Cukup dengan dia solat subuh. Contoh. Ya. Lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Tu, kaya tak dia? Kaya ganjarannya. Ya. Barang siapa yang solat al-bardain, maka dia syurga untuk dia. Solat isyak, solat subuh. Di penghujung malam, di awal pagi. Kaya tak? Tapi kaya yang ini tak dirasai sebab dia berkaitan dengan iman. Hanya orang yang benar-benar beriman saja yang akan merasai tawaran Allah Ta'ala ini. Sebab itu banyak manusia lalai. Tak nampak sebab dia kena dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata kasar. Bukan. Kalau dunia, kekayaannya dilihat dengan mata kasar. Nampak? Aku buat ni, aku dapat ni. Aku buat ni, dapat ni. Tu yang bersemangat tu. Ya. Sebab apa? Yang Allah nak bagi ganjarannya itu bukan di dunia. Di dunia ganjaran yang Allah berikan dapat dilihat, dapat dirasa, dapat dinikmati. Tapi yang Allah nak bagi ganjaran di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, syurga, maka dia tak dapat dirasai dengan deria fizikal. Dia dapat dirasai dengan deria maknawi, hissi, iaitu dengan iman. Masya Allah. Sebab itulah kita mempelajari bab yang berkaitan dengan Tuhfatul Marid ni sebab nak menanamkan iman yang kuat, yang kukuh, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi bila kita memahami sifat Allah itu Maha Penyayang, maka Allah tak akan menzalimi kita. Apa saja yang Allah uji itu semuanya adalah sebagai tanda sayang Allah. Ya. Maka tak lain dan tak bukan itu mengembalikan manfaat kepada kita. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana nak menanamkan asbab untuk kita kukuh, kuat, berjalan di atas aturan syariat ketika diuji dengan sakit. Iaitu ketahuilah bahawa Allah paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Apa yang ditakdirkan, apa yang berlaku pada kita itu, itulah yang terbaik. Ya. Garis hidup kita sampai saat ini semuanya terbaik. Ya. Sebab itu kita lihat diri kita, jangan lihat pada orang lain. Lihat kita ni, Allah atur sejak daripada kecil dilahirkan sampai sekarang. Ya. Inilah pentingnya untuk kita bermuhasabah, self evaluation. Tapi jarang kita bermuhasabah. Kita lebih bermuhasabah dalam urusan dunia, menilai prestasi pencapaian dunia. Ya, itu kita mahir, pakar kita. Sehingga direkodkan secara detail dalam laporan-laporan, dalam buku-buku catatan dan sebagainya. Tapi dalam urusan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita sampai saat ini, tak ada catatan. Ya, Masya Allah. Ya, ketahuilah bahawa Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik. Jadi Allah timpakan pada kita, atur kehidupan kita itu yang terbaik. Ya, terbaik untuk kita. Setiap orang memiliki aturannya yang tersendiri yang telah Allah tetapkan. Tak sama. Ya. Kita dengan adik-beradik kita pun tak sama. Apatah lagi dengan orang lain. Semuanya tak sama. Ya. Maka dengan itu, bila kita mengetahui bahawa Allah yang paling baik, yang paling mengetahui, yang paling sebaik-baik pengatur, maka dengan itu kita berjalan di atas aturan yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipaparkan satu kisah. Ya, daripada Mutarif rahimahullah, dia mengisahkan, satu hari aku datang menziarahi dan menjenguk Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan di sela-sela pembicaraan itu aku berkata kepadanya, aku akan selalu mengunjungi engkau kerana aku melihat engkau sedang mengalami sakit yang parah. Lalu Imran rahimahullah radhiyallahu anhu menjawab, jangan lakukan itu.
Demi Allah, selama Allah menyintai sakit ini menimpaku, maka aku pun menyintainya. Ha, tu dia. Orang yang hebat. Maknanya dia apa sekarang ni? Dia sedang menikmati. Dia menjadikan sakit itu sebagai perkara yang dia sukai. Kerana dia tahu yang mendatangkan sakit itu adalah Allah. Dan yang orang lain yang merisaukan dia. Ya, datang nak tengok ziarah dia. Ya, supaya menghibur dia. Dia kata tak perlu. Kerana sakit ini adalah daripada Allah. Allah yang atur, itu yang terbaik untuk diriku. Maka aku sabar, aku redha dan aku bersyukur di atas sakit ini. Dengan sakit ini, ya, maka dapat kebaikan-kebaikan yang dia sendiri mengetahuinya setelah dia bermuhasabah diri. Lihat. Cuba lihat contoh yang paling mudah. Ada orang ditangkap, ya, dipenjarakan, padahal dia tidak bersalah, betul kan? Khususnya para ulama umpamanya, berlaku dalam sepanjang sejarah. Seperti tadi Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama terbaik, ditangkap dan dibunuh. Bukan saja ditangkap, dibunuh dia. Ya, tapi apa akibat yang akan dia raih? Ya, iaitu nikmat. Ya, seorang ulama yang soleh. Cuba lihat, dalam sejarah ramai di antara ulama yang ditangkap dan dipenjara. Ya. Mereka tidak menyalahkan yang menangkap itu kerana mereka tahu apa yang berlaku itu hakikatnya adalah daripada Allah. Ada kebaikan. Adapun urusan mereka yang menangkap itu, mereka nanti di bawah, ya, utusan arahan, mereka itu berada di bawah ya, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang akan membalas segala kejahatan yang mereka lakukan. Tapi orang yang dizalimi itu, mereka bersikap bagaimana? Mereka redha dengan ketentuan takdir. Mereka bersabar. Dan mereka tidak melihat sisi negatif. Mereka melihat sisi positif. Maka bila mereka melihat sisi positif, banyak manfaat yang mereka raih ketika berada di dalam penjara. Betul kan? Kita tengok. Tengok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipenjarakan. Ya. Imam Abu Hanifah juga dipenjarakan. Bukan setakat dipenjara, disebat lagi. Dipukul, dirotan. Tapi nama mereka harum, jasa mereka dikenang sampai sekarang. Ilmu mereka berfaedah sampai sekarang. Kemana perginya orang yang memenjarakan mereka itu? Hilang. Tak disebut lagi namanya. Kalau disebutkan, disebut dalam bentuk yang mencela. Ya, bentuk peringatan. Lihat berapa banyak kitab-kitab tafsir, kitab-kitab yang dapat dikeluarkan ketika mana seorang itu berada dalam penjara. Contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berapa banyak kitab dia yang dihasilkan. Sehingga dia menyebutkan di antara nikmat yang dia dapat ketika di penjara apa? Dia dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali. Yang kalau dia berada di luar penjara, dia tersibukkan dengan mengajar, memberi fatwa, menjawab soalan, ya, dan berbagai lagi aktiviti lain untuk menegakkan kebenaran dan agama. Bila berada di dalam penjara, dia dapat menghususkan dirinya untuk bertakarub, bermunajat, beribadah kepada Allah sepuas-puasnya, tanpa sebarang gangguan. Dapat menulis banyak kitab yang keluar daripada penjara hasil daripada tulisannya. Ya, Masya Allah, menakjubkan tak ni? Menulis dalam penjara tanpa ada sebarang rujukan. Cuba lihat betapa banyak kitab-kitab yang ditulis itu menakjubkan. Yang barangkali kalau beberapa orang profesor berkumpul pun belum tentu setanding dengan kitab dia. Inilah ulama Rabbani. Dalam penjara tanpa sebarang rujukan boleh tulis kitab. Ni menakjubkan. Bila dicek dengan kitab-kitab yang dia sebut tu, ya, sedikit sekali, ya, lari daripada apa yang dia sampaikan. Maksud tepat tu tulisannya. Ya, bersanad lagi kitab-kitabnya yang dia tulis tu. Itulah Allah berikan anugerah kemuliaan kepada para ulama Rabbani. Ya. Tengok Buya Hamka rahimahullah dipenjarakan oleh kawan dia yang menjadi presiden, iaitu Presiden Soekarno itu. Ya. Hasilnya apa? Terhasillah tafsir Al-Azhar yang kebanyakan umat Islam memilikinya. Tengok Allah muliakan para, ya, orang-orang yang berjalan di atas aturan Allah, bersabar mereka itu. Dan mereka memiliki sabar itu, ya, menunjukkan mereka itu seorang yang memiliki jiwa yang sangat besar. Mereka tidak berdendam, tidak mendoakan keburukan. Bahkan yang menakjubkan, Buya Hamka itulah yang mengimami solat jenazahnya Soekarno ketika dia meninggal. Masya Allah. Padahal itu adalah musuhnya yang masukkan dia ke dalam penjara. Tapi begitulah orang yang berjiwa besar mengetahui bahawa, ya, di situ ada kebaikan. Menerusi jalan orang yang memenjarakannya. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Baik, yang keempat, sedarlah bahawa sabar adalah kewajipan. Tu. Kamu bila ditimpa dengan musibah, khususnya sakit, kamu ingat bahawa
Bagaimana harus kamu bersikap? Sabar itu adalah kewajiban. Maka bersabarlah. Ya, sebagaimana yang telah disebut sebelum ini, perintah bersabarlah. Ya. Maka bersabar, tahan diri daripada sikap gelisah dan marah-marah. Tahan lidah daripada mengeluh kepada makhluk. Ya, tahan anggota tubuh badan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak redha terhadap ujian sakit tersebut. Kemudian yang kelima, ingat selalu tentang manfaat sakit. Apa faedah yang kamu dapat ketika kamu diuji dengan sakit? Faedah yang pertama adalah automatik ingat pada Allah. Yang selama ini tak ingat pada Allah, atau yang selama ini sedikit sekali ingat kepada Allah, bila diuji dengan sakit, maka bertambah banyak ingat pada Allah. Bagaimana? Apa bukti dia? Orang yang lupa pada Allah, orang yang ingat pada Allah, bila diuji dengan sakit, apa yang automatik berlaku pada dia? Dia nak sembuh. Ya, setelah segala usaha dia gagal menerusi kaedah fizikal ini, sama ada menerusi ruqyah ke, menerusi perubatan ke, tak mampu menyembuhkan dia, kembali ke mana dia? Akhirnya bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Ya, dan dia meminta kepada rakan-rakan dia, tolong doakan saya. Dia minta kepada Allah agar sembuh. Barangkali ya dengan asbab doa Tuhan orang yang soleh, ya diperkenankan Allah sembuh. Ya, nampak tak? Itu kan kebaikan. Sudah ingat dia pada Allah. Bila dia ingat pada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Maka dengan itu sedikit demi sedikit Allah akan datangkan kemudahan demi kemudahan. Akan terangkatlah kesulitan-kesulitan. Dan nikmat yang paling agung Allah masukkan dalam hati dia, iaitu sedikit demi sedikit dia bergantung ya kepada Allah. Kemuncaknya dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah sampai saat itu dah dia mula akan terwujudkan sifat redha dan sabar. Ya. Baik, yang keenam, yakinlah bahawa sakit adalah yang terbaik ketika itu. Maknanya ketika dia diuji dengan sakit, itu adalah momen situasi yang terbaik. Allah letakkan dia di posisi itu untuk menaikkan darjat dia, supaya jadi insan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapat kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian, musibah kepadanya. Jadi ingat, ya, di antara ujian berbentuk musibah yang mendatangkan kebaikan adalah datang musibah pada dia. Di antara ujian berbentuk nikmat, iaitu Allah berikan dia kefakihan tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini sisi positif. Jika Allah hendakkan kebaikan bagi seorang hamba-Nya, Allah bagi dia faqih tentang agama. Faqih tentang agama nikmat nombor satu yang paling ulung. Betul kan? Bila dia faham bagaimana berinteraksi dengan sakit ni, faham datang daripada mana? Ilmu. Ya. Sebab tu kita bukan hanya dalam doa minta kepada Allah digunakan ilmu, tak. Kena ada tambahan satu lagi, iaitu berikanlah aku ya Allah kefakihan. Itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang membantu pemiliknya agar berjalan sesuai dengan aturan syariat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita minta agar kita faqih tentangnya, ilmu yang berkaitan dengan berinteraksi dengan sakit. Sebab itu dengan mempelajari kitab ini, insya-Allah dengan itu kita mendapat kurniaan Allah Ta'ala menjadi seorang yang faqih ketika mana berurusan dengan sakit, tidak menyelisihi ya daripada jalan dan aturannya. Ya. Jadi yakinlah bahawa sakit adalah yang terbaik ya saat ini ketika anda diuji. Maka hadapi dia dengan kebesaran jiwa, ketulusan jiwa dan kesabaran tahap tertinggi. Ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan atas hamba-Nya, dia akan menyegerakan hukuman terhadapnya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ya, dan apabila Allah menghendaki keburukan atas hamba-Nya, dia akan menangguhkan hukuman terhadap akibat dosanya. Ya, sehingga orang itu harus menebusnya pada hari kiamat. Itu orang kafir tengok berleluasa, menikmati, sihat dia, kaya dia. Ya. Macam-macam Allah bagi pada mereka itu. Ya. Sedikit azab kesulitan yang mereka hadapi. Sebab apa? Allah tangguh, Allah simpan nanti di negeri akhirat dia azab sekeras-kerasnya.
Orang mukmin diuji macam-macam. Habis satu-satu. Habis satu-satu. Ya. Selesai sakit itu datang sakit ini. Selesai sakit ini datang sakit itu. Ada saja. Tak pernah berada pada zon yang selesa. Ingat, seorang mukmin hidup di dunia, dia tidak berada pada zon selesa. Selama-lamanya berada dalam zon yang tak selesa. Diuji sakit, kemudian diuji sihat, kemudian diuji dengan kekurangan dari sudut harta benda, kemudian tak diuji dia, diuji orang yang dekat dengan dia, anaknya pula sakit, bahkan ada di antara anaknya yang mati, dan macam-macam. Kemudian diuji dengan kerendah anak, perangai yang beragam-ragam, ada yang menyejukkan hati, ada yang menyesakkan hati, macam-macam. Ya, tak lain dan tak bukan, semuanya untuk Allah segerakan itu di dunia, supaya nanti di negeri akhirat dia lapang selapang-lapangnya. Maka dengan itu tenang tak hati kita bila diuji? Tenang. Ya. Kemudian yang seterusnya, yang keberapa? Yang keji. Yang keji. Ya. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sebab dia tulis huruf ya, yang ketujuh. Baik, yang ketujuh. Tengok buat Arab lah, dia tulis nombor. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, ya, yaitu ketahuilah, ya, al-ibtila bil marid, ya, yaitu ujian, ya, terhadap orang yang sakit itu adalah sebagai tanda cinta Allah Ta'ala kepadanya. Sebagai tanda Allah cinta pada dia. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, inna izamal jazai ma'a izamil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Sungguh pahala yang besar disertai dengan ujian yang besar. Kalau nak jadi orang yang, ya, kuat, tinggi imannya, maka akan diuji dengan ujian yang besar juga. Dan amalan sesuai dengan balasan. Al-jaza'u minal jinsil amal. Sungguh kata Nabi SAW, pahala yang besar disertai dengan ujian yang besar. Dan sungguh jika Allah menyintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Tengok, Allah Ta'ala menyintai Nabi SAW. Menyintai para sahabat Nabi SAW. Quran sebut kan, Allah redha mereka itu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah uji para sahabat ni tidak ada bandingan sampai hari kiamat. Ya, dalam mereka itu, orang yang pertama kali menyahut seruan dakwah Nabi SAW, menghadapi ujian tak berhenti sampailah mereka meninggal dunia. Ada saja ujian yang perit, sulit dan payah. Dari jurusan dunia, ya, sulit, susah, miskin. Dari urusan mempertahankan akidah, berhadapan dengan kekuasaan yang besar, orang-orang kafir musyrikin yang menguasai, ya, diseksa bahkan pelbagai lagi. Ya. Baik, barang siapa yang redha atas ujian itu, maka dia akan mendapat keredaannya. Sedangkan barang siapa yang murka, yang tak setuju, tak redha atas ujian itu, maka dia akan mendapat kemurkaannya. Ini rumus penting ni. Ya. Yes. Perkara ini sering diulang-ulang. Untuk apa? Dengan pengulangan akan mengukuhkan, akan menguatkan, akhirnya akan sebati dalam diri kita, maka kita telah get ready, well prepared. Ya, ketika diuji dengan kesulitan. Sebab itu kita lihat orang-orang yang Allah uji dalam hidup dia dengan berbagai musibah, kepayahan dan kesukaran, dia dapat melalui hidupnya ke depan, kehidupannya ke depan dengan mudah. Berbeza dengan orang yang hidupnya senang, di awalnya, di tengahnya, kemudian di hujung diuji dengan kesulitan, payah dia nak menyesuaikan diri. Dan kebanyakan mereka itu gagal. Cuba lihat, kita dulu, ya, generasi orang dulu, tahun 60-an lahir, 50-an. Semua generasi ketika itu majoritinya susah, miskin, payah. Betul kan? Sakit tak pergi doktor sebab duduk kat kampung. Ya. Tahan dia, tahan. Tahan dengan ubat-ubatan tradisional. Ya, minum air itu, minum air ini, makan daun itu, makan daun ini. Tahan, sakit. Nyamuk ni tak usah kira lah. Tak ada pakai repeller apa pun tak payah. Repellent, tak payah. Tak pakai ubat nyamuk. Tahan saja badan. Masuk dalam hutan. Ya, contoh pergi menuri getah. Pagi-pagi jadi santapan nyamuk. Seluruh anggota tangan ni penuh. Tapi dah kebal dah, tahan lasak. Orang sekarang kena gigit nyamuk sikit pun takut dah. Ya. Oh, sampai beli semua reset dah kan. Punya takut nyamuk. Ya, Masya Allah.
Sulit hidup. Ya, makan sangat sederhana. Apa yang ada. Ya. Masya Allah. Tapi bila dah melalui hari-hari sampai satu ketika Allah ubah dari sikit kehidupannya, nasibnya jadi lebih baik. Ya, takdirnya dia jadi senang, jauh berganda. Bila Allah uji dia balik dengan kepayahan, maka dia dapat hadapi dia. Sebab dia dah pernah melalui zaman-zaman payah. Itu dia. Ya. Sebab itu, ingat. Kita kena membiasakan sesuatu yang kita tak biasa. Ya. Semuanya ada kebaikan. Jadi ketahuilah bahawa ujian daripada Allah tu Allah cinta pada kita. Maka senang. Ya, bukan sebagai bentuk seksa. Dan ujian itu juga sebenarnya adalah salah satu datang puncanya sebab kemurkaan Allah Ta'ala bagi pelaku-pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat itu Allah murka. Maka Allah ingatkan. Tapi di sebalik kemurkaan Allah itu, Allah dahulukan mana tadi? Rahmat. Ingat pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa ni. Kembali kepada aku. Ya, tubu ilallah. Ya, dengan apa? Taubatan nasuha. Kemudian yang ke-8, sedarlah bahawa keluh kesah tidak akan mengubah keadaan. Tu. Ketika kamu diuji dengan sakit, ya, kamu menyerit ke, kamu terlolong ke, kamu meronta ke, melompat ke, menghentak-hentak kepala ke dinding ke, selesai tak masalah sakit kamu? Tambah sakit. Bertambah lagi sakit, tambah parah. Bahkan boleh membawa maut terus. Maut terhadap nyawa tu okey lagi. Maut terhadap akidah. Imannya rosak, cacat, bahkan terbatal. Lagilah. Ya. Merupakan bencana pula. Jadi sedarlah bahawa keluh kesah tidak akan mengubah keadaan. Hadapi. You have to face the reality. Ya, macam contoh Allah uji kita. Musibah. Musibah juga. Ya. Ingatkan, ya, panas sampai ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Apa ketika dia berkahwin contohnya? Woi, pada hari pertama tu indah sekali. Tengok-tengok setelah lepas itu mengetahui, ya, banyaknya kelemahan yang ada pada pasangan, sama ada isteri atau suami. Ya. Nak salahkan keadaan? Tak. Hadapi, betul kan? Cari jalan. Bagaimana nak supaya match? Lihat sisi kelemahan itu untuk diperbaiki. Bukan sisi kelemahan itu untuk menjauhkan jarak, akhirnya bercerai rumah tangga. Tak. Kekuatan, raikan. Kamu ada kekuatan, aku ada kekuatan. Kamu ada kelebihan, aku ada kelebihan. Ya, kekurangan, kita sama-sama ada. Si suami ada kelemahan, si isteri ada kelemahan. Jalannya apa duduk? Reconcile. Ya, cari jalan macam mana nak eliminate, minimize those, ya, weaknesses. Ya, fokus kepada kekuatan, kelebihan masing-masing. Ya. Kita ni tak sempurna, ada kekurangan. Barangkali isteri kita, contohnya, ada sifat pemarah, hot temper. Ya, very sensitive. Bagaimana nak solve itu? Ni suami, itu adalah cabaran bagi dia. Seorang suami, dia hebat, dia berwibawa bila dia dapat menyelesaikan masalah itu. Baru hebat. Bukan, ya, bukan mengabaikan perkara tersebut dan menjadikan itu alasan untuk dia berpisah. Ini syaitan. Ini orang yang gagal. Dan dia tak akan berjaya kalau dia jumpa pasangan lain pun. Sebab apa? Dia bukan nak menyelesaikan masalah, dia jadikan itu sebagai alasan. Pada dia itu adalah musibah. Tak. As a leader, as a suami, kejayaan dia yang hebat adalah dia dapat mengubah sifat kelemahan tadi menjadi sifat yang lebih baik. Betul kan? Itu baru betul. Begitu juga seorang isteri, dia lihat suami dia lemahnya di mana. Barangkali lepas kahwin baru tahu rupanya suami dia adalah seorang smoker. Ataupun pencandu judi. Itu sisi gelap yang dia simpan, yang tak diketahui oleh si isteri. Maka si isteri yang hebat, cari jalan macam mana nak solve problem ni. This is the reality, I have to adapt, readjust, accept first, and then cari jalan. Maka barangkali dia menasihati suaminya, ya, dengan cara yang terbaik, mengingatkan dia tentang kemurkaan Allah dan sebagainya, tanpa jemu, dengan pelbagai cara. Bila suami dia menerima dan dia berjaya meninggalkan perbuatan tersebut, itu merupakan suatu kejayaan pada siapa? Si isteri tadi. Ini cam kan? Ini bukan senang ni. Jadi semua memerlukan ilmu, kemahiran, kemahuan, kesungguhan. Sebab itu, apa saja yang kita hadapi, kalau kita sering menyalahkan, tak akan selesai. Tak akan selesai. Masalah tak akan selesai dengan menyalahkan. Menyalahkan adalah langkah pintas, jalan pintas yang paling cepat, paling mudah untuk melepaskan diri. Melepaskan tanggungjawab. Betul kan? Apa kita dapat?
dengan menyerang seseorang, menyalahkan dia. Padahal dia berada pada situasi memerlukan pertolongan dan bantuan. Sebab itu dengan ada ilmu, dengan kefakihan, dengan jiwa besar, maka kita menghulurkan segenap usaha kita, tenaga, bantuan untuk menyelamatkan seseorang. Sebab dia berada di zon yang berbahaya. Baik. Jadi sedarlah bahawa keluh kesah tidak akan dapat mengubah keadaan. Menyalahkan itu, menyalahkan ini. Ya. Sebab itu Allah ingatkan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum sehingga dia sendiri yang mengubah. Ya, for things to change, we have to change by ourselves first. Start from us, not from others. Then the rest will follow. Ni tak. Harapkan orang lain berubah. Dia tak berubah-ubah. Bagaimana akan berlaku perubahan? Itu rumus perubahan yang menakjubkan, yang very practical, very actual, proven. Ubah diri kita. Jadi tunjukkan contoh teladan yang terbaik. Ingat, mengeluh, menyalahkan tak akan dapat menyelesaikan apa yang dihadapi. Berbuat, itu saja yang akan mengubah. Kemudian seterusnya adalah hal yang berkaitan bagaimana untuk kita menjadi sebab untuk kita dapat bersabar ketika diuji dengan musibah, khususnya sakit. Ingatlah tentang kematian. Ingat kematian. Bila ingat kematian, apa berlaku? Akan datang sifat takut. Akan datang sifat insaf. Akan datang tindakan. Akan mula buat perubahan. Sebab itulah salah satu cara yang ampuh untuk kita menghadapi musibah, ingat kematian. At any given time, bila-bila saja kematian boleh berlaku, maka segeralah bertindak, buat perubahan. Sebab apabila seorang hamba ingat akan kematian, saat ketika mana dia sedang berada dalam kesusahan kerana sakit yang didertai atau musibah lainnya, nescaya kesusahan itu akan terasa ringan bagi dia. Betul kan? Terasa ringan. Tengok Nabi SAW ketika diuji dengan sakit yang parah itu. Nabi sudah ingat tentang apa? Kematian. Dia akan kembali kepada Rabb-Nya. Maka dengan itu Nabi SAW menunjukkan persiapan yang sangat indah. Bagaimana berinteraksi dengan penghujung usia ketika diuji dengan sakit. Ya. Nabi SAW bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazzat. Fama zakarahu abdun qattun wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu wa la zakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi." Perbanyakkanlah mengingati penghancur segala nikmat, yaitu kematian. Sahih, wadih. Ya. Ni orang yang alpa, terkasima dengan nikmat dunia. Ada satu aja yang dapat menghalang ni, menyebabkan dia berada dalam situasi sentiasa teliti dan berhati-hati, iaitu ingat mati dia datang tiba-tiba. Dia tak bagi syarat, tiba-tiba je dia datang. Tak diundur sesaat, tak dicepat sesaat, on the dot. Tak boleh nak request pada malaikat maut, on hold dulu boleh tak? Aku nak balik beramal sekejap je, kau bagi sesaat sudah. There is no second chance. You only have one chance. So fully utilize. Grab it and just utilize it. Sebab tidaklah seorang, kata Nabi SAW, mengingatinya dalam kesempitan, melainkan dia akan melapangkan kesempitannya. Dan tidaklah seorang hamba mengingatnya dalam kelapangan, melainkan dia akan menyempitkan kelapangannya. Masya Allah. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika dia memberikan satu nasihat, apabila kehidupan dunia ini tidak menggembirakan engkau, maka ingatlah kematian. Kerana dengan itu semua masalah akan terasa mudah bagimu. Ya. Sebab mati adalah penyelesai terhadap segala masalah. Mati menyelesaikan segala masalah dunia, tapi tak menyelesaikan segala masalah akhirat. Itu kena ingat. Tapi nasihat ini berguna untuk orang mukmin. Ya, orang mukmin, di antara ucapan mereka, aku telah letih menghadapi kesulitan, kepayahan dunia. Aku ingin istirahat untuk meraih kenikmatan negeri akhirat. Sebab negeri akhirat bukan tempat untuk berletih berpayah lagi, tempat untuk menikmati. Tengok tu ucapan yang sungguh optimis terhadap janji Allah. Aku dah nak meninggalkan dunia ni. Dunia ini tidak mendatangkan apa-apa. Yang ada hanya letih berpayah, terkasima, tersibukkan dengan hawa nafsu dunia, nikmat dunia. Padahal nikmat dunia ini tidak ada taranya dengan nikmat akhirat. Ini ucapan-ucapan positif untuk membujuk hati agar yakin, agar redha dengan segala ujian.
Baik, seterusnya adalah ketahuilah bahawa dunia ini adalah tempat menerima ujian. Ni ingat. Namanya dunia tempat ujian. Imtihan wal ibtila. Maka itu realiti. Ya. Contoh, bila seseorang jadi pemimpin, apa prinsip pertama yang dia kena ada dalam minda dia? Dalam prinsip dia, jadi pemimpin. Akan diturunkan. Akan turun tu bab lain ni, kewajipan dia. Bila dia jadi pemimpin, tugas dia adalah memimpin, bukan dipimpin. Bila dia jadi pemimpin, dia kena bertanggungjawab, menunaikan amanah, betul kan? Jadi kalau ada orang yang mengkritik dia, contohnya, tak berprestasi, maka dia kena terima. Sebab apa? Sebab dia tak berprestasi. Padahal seorang pemimpin mesti berprestasi. Jadi dia kena hadapi seluruhnya dengan jiwa besar. Ya, daripada pengkritiknya dan sebagainya. Kena berjiwa besar. Kena membuktikan kepimpinannya. Begitu juga dunia ni, kita hidup di dunia ni. Maka negeri ujian. Maka kalau kamu tak nak diuji, pergi duduk negeri akhirat. Di dalam syurga, tak ada ujian lagi dah. Tapi nak pergi situ, di sini jalan dia. Wajib Diuji dulu. diuji, ditempa macam besi tu, macam pedang, keris. Sebelum boleh digunakan, apa perlu dia buat? Diuji dia dulu, betul kan? Ditempa dia, dipanaskan, diketuk, ditempa bagai-bagai. Kemudian dites tajam ke tak, baru boleh guna. Begitulah dia. Jadi hidup ini adalah ujian. Ya, Allah menyebutkan kita, ya, hidup kita ni payah, tak ada senang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Susah payah. Nak jadi kaya senang tak dalam urusan dunia? Nak masuk universiti senang tak? Susah, kena belajar. Daripada sekolah tadika sampai tingkatan 5, sampai tingkatan 6, sampai matrikulasi. Susah payah. Sebab tu orang tua kata apa? Kalau tak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Jadi kalau nakkan syurga, ya hendaklah melalui jalan cara nak mendapatkannya. Masya Allah. Jadi dunia ni ujian. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ila akhir ayat. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Inilah nilai dunia. Jadi sedarilah dunia ini fata morgana. Kenikmatan yang semu, yang sementara, fana. Dunia yang fana, bukan dunia yang baqa. Allah terangkan ciri khas dunia ni. Hanyalah permainan senda gurau. Tengok dunia permainan, betul tak? Hari ini manusia disibukkan dengan pelbagai jenis permainan. Sukan, atas nama sukan kononnya. Tapi semuanya perkara itu semuanya melalaikan. Bahkan sukan itu membawa kemaksiatan. Sedikit sekali sukan yang membawa manfaat. Semuanya membawa kepada, menjurus kepada kemaksiatan. Cuba tengok sukan dapur. Kalau sebutkan orang marah, betul kan? Tengok macam sukan orang main golf tu. Berjam-jam habis di padang golf. Pukul satu bola nak masuk dalam lubang. Betapa banyak manusia tertipu dengan menghabiskan masa di padang golf. Ya Allah. Berapa lubang ada? Kalau 18 lubang tak berapa. Sampai satu hari juga dia main. Dapat pahala tak? Dapat pahala ke tak? Dosa, kenapa? Habis masa. Dah tua dah. Pergi main golf lagi. Ya Rabbi. Tak padan dah dengan umur. Tapi golf ni seolah-olah permainan yang sesuai dengan orang tu. Masya Allah. Duduk main. Ya. Dia bisnes. Tak pinjam bisnes. Itu alasan syaitan datang. Maka berlalu masa begitu saja. Habis masa. Main bola tu main bola. Dia waktu isyak main bola. Waktu maghrib main bola. Habis masa. Ya Allah. Carilah pekerjaan yang mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan pahala. Jadi suka-suka ni siapa yang reka semuanya? Orang kafir. Nak melalaikan kita. Ini syubhat semuanya. Tinggalkan. Senang tak nak tinggal? Sulit. Sebab apa? Balasan dunia yang besar. Ya, Masya Allah. Nanti Allah akan ingatkan. Bukankah bumi Allah ini luas? Rezeki bukankah ada di mana-mana? Biar kita buat kerja halal.
lepas daripada segala syubhat dan tidak mendatangkan pembaziran masa. Ya Allah. Orang yang bersorak-sorak itu asbab kita dapat dosa. Bersorak lupa pada Allah. Ya, lara. Senda gurau, memang senda gurau. Semua permainan itu semuanya mendatangkan senda gurau. Ya, ya Allah. Perhiasan dan saling berbangga. Berbangga di antara satu sama lain. Betul kan? Pencapaiannya dalam urusan dunia tadi. Carilah perkara yang halal, thayyib dan mendapat pahala. Tinggalkan perkara yang lama. Allah sebutlah dunia permainan. Bila sebut permainan cuba banyak. Banyak permainan atas buku bumi. Dulu zaman kita sikit je permainan. Sekarang macam-macam permainan ada. Sukan basikal macam-macam jenis basikal ada. Ya. Basikal akrobatik lah, basikal atas tanah lah, ya, basikal atas gunung lah, basikal atas trek lah, basikal macam-macam lah basikal. Semua sukan ni. Semua nak melalaikan kita. Macam-macam. Ya. Dan dengan memancing, mancing macam-macam. Mancing sana, mancing sini. Habis masa duduk tepi bola ikan. Ya. Nak dapat hadiah. Dah pula tiba-tiba terlibat dengan judi. Macam-macam. Ya. Pergi masjid tak macam dia mancing tu berjam-jam. Ya. Inilah manusia terkesima dengan nikmat dunia yang semu yang sementara. Kemudian seterusnya yakinlah bahawa terdapat tempat yang lebih berharga daripada dunia. Dunia tempat ujian, ada tempat yang lebih baik yang Allah persiapkan. Dunia tak sebagai wasilah saja, tempat sementara. R&R untuk kamu. Ya. Tu R&R. Tempat rehat. Ya, sekejap isi perbekalan berjalan. Nak sampai ke mana? Your end destination, iaitu syurga. Ya. Jadi yakinlah bahawa terdapat tempat yang lebih berharga di dunia, lebih berharga daripada dunia ini dan seisinya, iaitu syurga. Ya, man yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna syabab. Sesiapa saja yang masuk ke syurga, dia akan selalu mendapatkan kenikmatan. Tidak akan pernah mengalami kesulitan, pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Ya, syurga. Tapi sedikit sekali orang tertarik dengan nikmat syurga. Sebab apa? Tak nampak. Mala ainun ra'at wala uzunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itulah gambaran syurga. Ya, syurga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Itulah ujian keimanan. Hanya orang yang beriman saja boleh melihat. Lihat dengan mata hati, dengan mata keimanan. Dunia nampak. Bangun-bangun pagi nampak dah. Pagi ni nak mengetih, nak mengopi kat mana nampak dah. Ya, yang dekat, yang jauh semua dia nampak. Very calculative. Otak dia tu ibarat komputer lah nampak. Dia menyenaraikan semua kedai-kedai yang dia nak pergi, yang dia nak pilih. Syurga tak nampak pagi-pagi. Syurga mana nak masuk? Apa nikmat yang aku dapat dalam syurga? Pagi-pagi tak nampak yang itu, dia nampak yang tadi tu. Itu memang manusia begitu. Jadi kita kena tune, tukar. Bangun pagi, gembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan nilai syurga tu, alhamdulillah. Mulakan dengan value syurga. Kemudian baru diikuti dengan dunia. Masya Allah. Jadi kita nak tanamkan perkara ini, dia bukan perkara yang mudah. Tapi kena diusahakan. Ya, sedikit-sedikit. Akhirnya bila dia menyerap masuk dalam minda kita, masuk dalam hati kita, maka akan dibuktikan dengan perbuatan. Maka sedikit-sedikit kita akan mula cenderung suka kepada perkara yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Maka jiwa dia muka akan cenderung untuk melakukan amal soleh. Sedikit-sedikit dia akan mula mengecilkan urusan dunia dia. Ya, sebab dia menyedari masa yang Allah berikan, yang berbakinya sedikit. Apatah lagi usia sudah berada di zon kritikal. Apatah lagi sedang diuji dengan sakit. Maka lebih dekat dia pada Allah. Lebih kuat dia bermuhasabah. Lebih kuat dia menilai semula amalan-amalan yang dia lakukan itu. Ya, kalau dia ahli ibadah sesuai tak dengan tuntutan syariat atau banyak yang menyelisih syariat, dia segera memperbetulkan sebelum datangnya hari di mana tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak. Yauma la fa'ulun illa wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak, mereka ya, orang yang datang dengan bawa hati yang selamat, amal yang selamat, akidah yang selamat, ibadah yang selamat, prasangka yang selamat. Ya. Maknanya dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari pembalasan, hari penghisaban. Baik, selesai sudah.
iaitu penjelasan tentang asbab untuk meraih kesabaran, supaya dengan itu selamatlah bagi si sakit itu dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada berapa jalan? Ada 16, ada 17 jalan yang dipaparkan oleh pengarang Hafizahullahu Taala. Baik, selesai sudah. Alhamdulillah, bab yang kelima. InsyaAllah panjang umur nanti kita akan masuk bahagian yang keenam, bahagian yang terakhir, iaitu pada bab yang kedua, iaitu di bawah tajuk bandingkanlah dengan orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Ini langkah penutup terakhir ya untuk memiliki sifat sabar. Bersabarlah, sabran ya, wahai orang-orang yang diuji dengan musibah, khususnya sakit. Kerana sabar adalah kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci meraih redha Allah, kunci mendapat keberkatan hidup, kunci untuk selamat di dunia dan di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang sahih, menjadikan kita seorang yang faqih, yang dapat melalui kehidupan sesuai di bawah aturan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat sebagai kelompok yang sangat beruntung, iaitu dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga ya, dan berharap agar juga dapat bersama. Semoga pengarang ini Abdullah Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Juwaitin ya, Hafizahullah Ta'ala, yang memberikan banyak manfaat kepada kita menerusi buku ini, yang dapat bersama kesemuanya ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.